Setelah Quran disempurnakan, maka dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zuhri merupakan orang yang awal yang memainkan peranan dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik bin Anas, guru para Imam Syafi'i, adalah orang yang mengarang kitab Al-Muwatta, merupakan hadis yang dikumpulkan dengan banyak beribu-ribu hadis. Kemudian lahirlah ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis ini. Apabila berlakunya pertemuan di kalangan umat Islam, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, peperangan yang kita serah keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mengorbankan kematian. Peperangan di kalangan orang Islam, dan tidak dinafikan dalam peperangan ini Sayyidina Ali yang betul, Muawiyah salah dalam peperangan ini. Ini disabit dengan hadis yang sahih. Sayyidina Ali yang betul, Muawiyah yang salah dalam peperangan ini. Tetapi dia salah, tapi dia juga adalah seorang sahabat. Kita tidak boleh menuduh dengan kufur sebagaimana golongan Syiah menuduh itu satu pandangan yang salah. Setelah berlakunya peperangan ini, maka penyokong-penyokong yang terlalu fanatik, mereka dan mencipta hadis untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Kemudian berlaku pertemuan di kalangan ulama-ulama fiqh, di antara ulama fiqh dan ulama tasawuf, masing-masing untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Maka di sana ada ulama-ulama yang jahat, yang mereka dan mencipta hadis apa yang tidak disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyelamatkan Islam dengan lahirnya ulama-ulama hadis yang terkenal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Tabarani, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain lagi. Mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Mereka adalah kalangan orang-orang yang kuat ingatannya. Bukan sahaja sekali mendengar terus ingat, walaupun panjang. Bukan Allah Ta'ala beri kelebihan di kalangan mereka ini, kuat ingatannya. Setelah ingat, tidak lupa. Walaupun dalam usia yang sudah tua, tidak nyanyi. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka. Maka mereka ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Bermula dengan ulama-ulama tabi'in, bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum, meminta mereka meriwayatkan apa-apa hadis yang diucapkan, yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis dikumpul, dan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini meriwayatkan secara asanid. Asanid ialah meriwayatkan dengan teliti. Hadis diambil daripada seorang kepada seorang yang lain, sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap orang yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang soleh, yang kuat berpegang dengan agama, yang istiqamah, yang tidak mengerjakan dosa kecil, apalagi dosa besar, yang terkenal dengan kuat ingatannya. Tiap-tiap orang yang meriwayatkan hadis ini, seorang demi seorang, sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tidak dianggap sebagai hadis yang sahih, melainkan tiap-tiap orang yang meriwayat, turun-temurun itu adalah orang yang alim, yang ingatannya kuat, yang tidak pelupa, orang yang ibadatnya kuat, yang wara', yang boleh dipercayai. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Yang lebihnya dianggap sebagai hadis yang lemah, yang tidak kuat. Imam Bukhari dianggap orang yang paling kehadapan di dalam meriwayatkan hadis. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bukan orang Arab, orang Bukhara. Bukhara ialah orang yang berasal dari Asia Tengah, yang telah memberi kepadanya ingatan. Imam Muslim juga adalah orang Asia Tengah, bukannya orang Arab. Imam Bukhari
yang paling teliti meriwayatkan hadis, sehingga tiap-tiap hadis yang diriwayatkan itu diteliti siapa yang meriwayatkannya sebelum dimasukkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Dia sembahyang istikharah terlebih dahulu 2 rakaat, memastikan hadis ini boleh dimasuk dalam kitabnya ataupun tidak. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim. Maka ulama-ulama menganggap hadis yang paling sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja, hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ulama-ulama yang berikut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memelihara ilmu Islam sehingga ditulis dan dikumpulkan di dalam kitab-kitab yang besar. Dipelihara oleh Allah taala sehingga hari kiamat. Dan hari ini zaman teknologi maklumat, berjuta-juta hadis ni diletakkan dalam CD, dalam komputer, dengan cara yang lebih moden untuk dicari dengan lebih mudah. Allah Ta'ala memelihara sepanjang zaman ilmu Islam, dipelihara oleh Allah, terpulang kepada kita, sama ada kita nak ikut Islam ataupun tak mau ikut Islam. Allah Ta'ala pelihara Islam. Jangan kita anggap Islam ni sudah tidak ada, ikut sukalah kita nak ikut apa-apa pun. Tidak sekali-kali. Allah Ta'ala tidak akan melakukan kiamat kecuali Quran diangkat, ilmu hadis diangkat. Mereka yang ingat, yang hafal, yang berilmu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Buatlah dunia ini akan kiamat. Selagi Islam dipelihara oleh Allah, kita wajib mempertahankan Islam, beramal dengan ajarannya dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh masuk syurga dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Wallahu a'lam.